Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan teruskan dengan kata praklausa dan kata pasca kata SP 5.2.4. Pernah dengar tak apa itu kata praklausa dan kata pasca kata? Okey, untuk hari ini kita akan mempelajari kemahiran aspek tata bahasa. SK kita 5.2, memahami dan menggunakan golongan kata yang sesuai dalam pelbagai bidang. Untuk SP 5.2.4, mengenal pasti dan menggunakan golongan kata tugas dengan betul mengikut konteks. Hari ini kita nak belajar pasal kata tugas. Okey, untuk objektif pembelajaran kita, pada akhir pelajaran, murid-murid dapat menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 jenis kata tugas praklausa dan 3 jenis kata tugas pasca kata yang terdapat dalam petikan. Yang kedua, membina ayat menggunakan kata tugas praklausa dan kata tugas pasca kata yang telah dikenal pasti dengan betul mengikut konteks. Pertama, kita kena kenal pasti. Yang kedua, kita kena buat ayat. Okey, kata tugas praklausa. Apa itu? Kata praklausa ialah sejumlah perkataan yang terletak di hadapan klausa, iaitu yang terdiri daripada 5. Kata seru, kata tanya, kata perintah, kata pembenar, kata pangkal ayat. Macam kita pernah dengar kan semua ni, tapi kita tahu tak apa beza antara satu sama lain? Okey, kita pergi dulu dengan kata seru. Kata seru ni ialah bentuk kata yang berfungsi melahirkan berbagai-bagai perasaan dan digunakan dalam ayat seruan. Cikgu, kalau saya nak ucapkan ataupun saya nak lafazkan saya suka dekat dia, saya pakai kata seru ke cikgu? Okey, tak apa, kita belajar. Contoh kata seru, aduh, amboi, syabas, wahai, cis, wah, aduhai, celaka. Ini semua menunjukkan, melahirkan perasaan. Kalau kita marah, kita menunjukkan benda-benda ni lah. Contoh ayat, aduh, sakitnya kakiku, cis, terimalah tikamanku. Tapi jarang kita pakai cis ni kan. Wah, cantiknya baju dia. Bergaya nampaknya mereka semua. Kan? Semua ni berfungsi melahirkan macam-macam perasaan yang ada pada manusia. Okey, seterusnya, kalau kata tanya. Kata tanya ialah perkataan yang digunakan untuk menanyakan sesuatu atau menyoalkan sesuatu. Kita guna kata tanya ni nak tanya sesuatu ataupun kita nak soal sesuatu. Contoh kata tanya. Mengapa, berapa, bila, bagaimana. Bila kata tanya perlu ada tanda soal. Contoh ayat. Harga barang itu berapa? RM5 bang. Mereka sampai bila? Esok. Berapakah harga barang itu? RM2 je. Mengapakah dia menangis semalam? Dia kena reject. Macam itulah. Dia bertanya sesuatu. Itu kata tanya. Seterusnya, kata perintah. Apa perintah? Perintah. Suka hati nak perintah orang. Okey, kita belajarlah dulu apa itu kata perintah. Kata perintah ialah perkataan yang bertujuan menimbulkan sesuatu tindak balas terhadap perintah, arahan, larangan, silaan ataupun permintaan. Okey, kita guna kata perintah ni untuk beri perintah, mengarahkan, memberi larangan, silaan ataupun permintaan. Contoh kata perintah, jangan jemput. Ya ke jemput? Macam tu lembut sikit. Minta, usah, sila, harap. Contoh ayat. Jangan buang sampah di sini. Usah biarkan dia berseorangan. Jemput masuk. Minta tuan-tuan bersabar. Macam itulah. Itu menunjukkan perintah, arahan, larangan. Seterusnya, kalau kata pembenar. Kata pembenar. Ada kata penyalah. Dia mesti benar. Betul. Kalau ada benar, mesti ada salah kan? Kata pensalah tak ada. Kata pembenar ialah perkataan yang mengesahkan sesuatu pernyataan. Mengesahkan ni dia nak meyakinkan, dia setujulah maksudnya. Contoh kata pembenar, ya, benar, betul. Contoh ayat,
Ya, itulah orangnya. Dialah yang telah menambah hati saya. Benar, dialah yang berkata demikian. Betul, tanyalah dia. Ya, inilah rumah Pak Awang. Kenapa? Tak ada. Itulah Ya benar betul dan ya ni dia mengesahkan sesuatu pernyataan. Kata pangkal ayat. Kata pangkal ayat macam pelik, tapi sebenarnya kata pangkal ayat ni selalu digunakan masa zaman bila? Zaman dahulu kala lah. Kita panggil bahasa Melayu klasik. Kata pangkal ayat ialah perkataan yang hadir di bahagian hadapan ayat yang menjadi penanda kesinambungan ayat dalam wacana. Kalau zaman sekarang, cikgu ajar awak tulis dalam karangan tu, akhir-akhir ini, selain itu semua penanda wacana. Tapi kalau kata pangkal ayat ini, kita gunakan jika merujuk kepada bahasa Melayu klasik, bahasa dulu-dululah, bahasa Piramli tu kan. Contoh kata pangkal ayat. Hatta, syahadan, kalakian, arakian, maka, adapun, sebermula, al-kisah. Nampak macam pelik kan? Tapi sebenarnya ini zaman dululah pakai. Zaman sekarang dah tak ada dah. Contoh ayat. Hatta, istana itu pun siaplah. Hatta ni membawa maksud maka ataupun lalu. Maka panglima itu pun diberi persalinan. Boleh juga maka. Syahadan. Baginda pun berangkat meninggalkan Melaka. Syahadan tu maksudnya selanjutnya. Seterusnya arakian, bersemayamlah baginda di istana baru itu. Sama juga macam lalu ataupun seterusnya selanjutnya. Lalu bersemayamlah baginda di istana baru itu. Sama je sebagai kata pangkal ayat. Seterusnya, ni kita nak belajar satu lagi. Tadi kita belajar pasal kata tugas, apa yang pertama sekali tadi, kata tugas praklausa. Satu lagi, kata tugas pasca kata. Pasca ni maksudnya apa? Pasca ni dah berlaku. Contoh pasca kemerdekaan. Benda yang dah jadi lepas kemerdekaan. Kalau pra, sebelum. Kalau pasca, selepas. Dalam bahasa Melayu, terdapat satu bentuk kata yang hadir selepas perkataan. Nampak? Kalau pasca ni maksudnya selepas. Lepas je perkataan, ada kata tugas pasca kata. Bentuk itu ialah nya. Nya berfungsi sebagai penekan ataupun pembenda. Apa benda nak belajar pasal penekan dan pembenda ni kan? Janganlah cakap macam tu. Kita kena belajar dulu. Okey, kata penekan. Kata penekan ialah bentuk yang memberikan penegasan kepada kata yang bergabung dengannya. Dia nak tegaskan perkataan tersebut. Contoh, lapisan ozon sesungguhnya semakin menipis. Dia nak tekankan lapisan ozon. Pokok durian itu nampaknya akan berbuah lebat. Dia nak cakap pasal pokok durian. Dia nak tekankan bahawasanya pindaan perlembagaan itu wajar dilakukan pada masa ini. Dia nak tekankan pindaan perlembagaan itu. Macam itulah. Dia nak tekankan. Dia nak memberi penegasan. Satu lagi, kata pembenda. Kata pembenda ni ialah bentuk yang menjadikan sesuatu perkataan yang bukan daripada kata nama sebagai kata nama. Dia nak jadikan benda ataupun perkataan yang bukan kata nama, bila bergabung dengan dia, dia akan jadi kata nama. Contoh, lajunya, sakitnya, lantangnya. Lajunya ni kata adjektif, sangat laju kan? Tapi sakitnya, sangat sakit. Kata apa? Kata kerja ke? Kata adjektif. Tapi yang penting dia bukan kata nama, lantangnya. Kalau kita nak tahu lantang ni kata apa, cuba masukkan sangat. Sangat lantang. Lantang sangat. Jadi itu kata adjektif. Okey, ni semua bukan kata nama, tapi bila bergabung dengan kata pembenda, dia akan jadi kata nama. Contoh, lajunya ialah 100 km sejam. Bukan kepalang sakitnya. Dia berhujah dengan lantangnya. Datangnya secara mendadak. Macam itulah Okey, seterusnya. Untuk latihan hari ini, kita kan dah belajar tadi. Kita belajar pasal apa tadi? Kita belajar pasal kata praklausa yang di hadapan klausa dan satu lagi kata pasca kata selepas perkataan. Berdasarkan bahan 1 dan bahan 2 berikut, senaraikan sekurang-kurangnya
3 jenis kata tugas praklausa dan kata tugas pasca kata yang terdapat dalam petikan. Awak baca bahan 1 dan bahan 2, nanti akan ada lepas ni. Bila dah baca, awak senaraikan 3 jenis kata tugas praklausa dan kata tugas pasca kata. Ambil 3 daripada kata tugas praklausa dan awak ambil 3 daripada kata tugas pasca kata. Lepas tu, hasilkan ayat menggunakan kata tugas tersebut dengan betul mengikut konteks. Senang je arahan dia. Arahan dia hari ini, kenal pasti kata tugas praklausa dan kata tugas pasca kata 3 dan seterusnya. Buat ayat berdasarkan 6 perkataan tersebut. Okey, inilah tadi dia punya bahan 1. Awak baca bahan 1 ni pasal Fort Margarita. Dalam buku teks bahasa Melayu tingkatan 4 awak halaman 104 dan bahan 2 Singapura diserang todak sama juga dalam bahasa Melayu tingkatan 4 buku teks awak halaman 105. Mudah je. Tapi yang penting kena faham dulu apa itu kata praklausa dan kata pasca kata. Seterusnya, itu sahaja kelas kita untuk hari ini. Semoga apa yang cikgu kongsikan ini memberi manfaat kepada anda semua. Jika ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi. Jika ada umur yang panjang, boleh kita jumpa lagi. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.